Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membahaskan serta membincangkan sebuah kitab tauhid, yakni kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh seorang tokoh Islam yang sangat masyhur. Dan ini adalah senarai nama ahli-ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Izzati binti Muhammad Yusof, nombor matrik 060868. Okey, dalam Islam tu sendiri sangat menekankan tentang ilmu, yang ni seorang Muslim tu wajib menuntut ilmu. Tapi apakah ilmu yang antara ilmu yang utama yang ditekankan dalam Islam? Antara ilmu yang utama yang ditekankan dalam diri seorang Muslim adalah ilmu akidah ataupun yang dikenali sebagai ilmu tauhid. Yang ni ilmu yang menjadi panduan kepada umat Islam tentang akidah yang sebenarnya. Jadi kalau ilmu tauhid ni kita abaikan, kalau umat Islam tu sendiri tak nak belajar ilmu tauhid ni, maka mudahlah Islam tu akan jatuh, mudahlah Islam tu dihina. Malah umat Islam sendiri akan mudah jatuh fasik dan mereka tak akan faham apakah yang dimaksudkan dengan Islam yang sebenar. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ilmu tauhid itu sendiri? Okay, ilmu tauhid ataupun yang dikenali sebagai ilmu akidah ni membahaskan serta membuktikan tentang kebenaran akidah Islam yang sebenarnya, yang mana sumber yang digunakan mestilah daripada sumber yang sahih, iaitu daripada dalil nakli, yakni Al-Quran dan hadis, dan juga dalil akli. Jadi setiap umat Islam, setiap umat Muslim ni wajib mempelajari kerana ini merupakan fardu ain ke atas setiap Muslim. Tetapi boleh jatuh fardu kifayah jika untuk perbincangan yang lebih mendalam. Apa tujuan kita belajar ilmu tauhid ni? Tujuannya adalah supaya umat Islam ni meyakini dengan segala yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta membenarkan setiap risalah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga supaya kalimat tauhid dapat diterapkan dalam diri seorang Muslim dan dapat menghindarkan umat Islam itu sendiri daripada mudah terpengaruh dengan akidah-akidah lain yang menyeleweng daripada kebenaran. Jadi di antara kitab tauhid yang masyhur sehingga kini ialah kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Ramadan bin Mashhur Al-Makki Al-Mazuki Al-Maliki Al-Husaini Al-Hasani, yang salah seorang mufti mazhab Maliki di Mekah. Nama saya Nik Salma Fatirah binti Nik Rashdi. Nombor matrik 060885. Dan saya akan membentangkan tentang latar belakang dan sinopsis kitab Aqidatul Awam. Okey, latar belakang kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam merupakan kitab dasar yang mempelajari akidah untuk orang-orang awam atau pemula. Okay, kitab Aqidatul Awam dia membahas tentang Aqaid 50 atau lebih sering disebut di pesantren-pesantren ialah Aqaid Sekek. Okay, Aqaid 50 ni dia terdiri daripada 20 sifat Allah, 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz Allah. Seterusnya 4 sifat wajib Nabi dan Rasul, 4 sifat mustahil serta 1 sifat jaiz Nabi dan Rasul. Okay, kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki ini menjelaskan kepada kita sebagai seorang mukallaf ini wajib mengetahui, mempelajari dan meyakini 50 aqaid tersebut. Okey, seterusnya, berdasarkan kandungan dalam kitab ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analitik tentang nilai-nilai ketauhidan dalam kitab Aqidatul Awam dan implikasi dalam pendidikan tauhid. Cabit Tohar, Kapital Seletar Pendidikan Agama Islam, halaman 60. Okey, seterusnya, nilai-nilai ketauhidan ini perlu ada dalam diri semua Muslim. Okey. Nilai-nilai ketauhidan ini perlu ada kerana ia dapat meningkatkan keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identiti yang memberikan corak yang khusus kepada bentuk pemikiran, perasaan, keterikatan dan perbuatan. Okay. Nilai ini adalah
nilai ini adalah suatu sifat yang akan kekal pada suatu sistem kepercayaan yang telah berhubung atau berkait rapat dengan subjek, iaitu manusia. Subjek ini ialah manusia yang meyakininya, yang meyakini akuat 50 ni lah, dan berfikiran, dan manusia yang boleh berfikiran dengan cerdas. Okey. Seterusnya, tauhid adalah keyakinan tentang adanya Allah yang Maha Esa. Okey. Tauhid ini adalah keyakinan tentang adanya Allah yang Maha Esa, dan tak ada sesuatu pun yang sama yang boleh menyamainya dalam zat, sifat atau perbuatannya, yang mengutus para rasul untuk menunjukkan dunia dan umat Islam ke jalan yang benar, yang meminta pertanggungjawaban hamba di kehidupan akhirat, dan membalas perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia di dunia. Okay. Seterusnya, Zainuddin Ali dalam bukunya Pendidikan Agama Islam halaman 2, beliau berkata, tauhid adalah keyakinan akan keesaan Tuhan yang dalam ajaran Islam disebut Allah. Okay. Dan Islam itu adalah tauhid. Okey, oleh itu nilai-nilai ketauhidan, iaitu sifat-sifat atau perkara-perkara yang melekat pada ketauhidan sebagai asas pedoman kepada manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar terus berada di atas jalan. Okey, seterusnya sinopsis kitab Aqidatul Awam. Okey, yang pertama, kitab Aqidatul Awam ini merupakan kitab akidah yang membicarakan tentang akidah orang awam. Okey, yang kedua, kitab Aqidatul Awam ini dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Syekh Ahmad Al-Marzuki ini di dalam salah satu bait syair dalam kitab Aqidatul Awam ni, beliau berkata, beliau memberitahu bahawa beliau mempunyai nasab, yakni salasilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, kitab Aqidatul Awam ini mempunyai bait nazam sebanyak 57 bait mengikut huruf maizun, dan kiraan ketentuan penanggalannya disesuaikan bilangan huruf li, hai, gugur, iaitu 30 hari bulan 10 1218 Hijrah. Okey, yang keempat, Syekh Ahmad Al-Marzuki ni, dia menamakan nazam ini dengan Aqidatul Awam, yang wajib diyakini dalam urusan agama secara penuh dan sempurna bagi orang awam. Okey, orang awam ni iaitu orang yang baru dalam tahap permulaan belajar tentang akidah. Okey, yang kelima, perkara yang kelima, di dalam kandungan di dalamnya terkandung isi tentang huraian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat jelas, ringkas dan padat. Okey, perkara yang ditulis dalam kitab ini ialah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan bait syair dalam kitab Aqidatul Awam, perkara pertama yang beliau tulis adalah tentang sifat-sifat Allah yang wajib. Seperti mana yang kita tahu, sifat-sifat Allah yang wajib dipelajari ialah sifat 20 yang wajib, seterusnya 20 sifat mustahil Allah dan 1 sifat jaiz Allah. Seterusnya diikuti dengan 4 sifat wajib bagi para rasul, sifat harus, sifat maksum, dan sifat mustahil bagi para rasul dan nabi. Selepas itu diikuti dengan 25 nama-nama nabi yang wajib diketahui.
bermula dari Nabi Adam bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri, anak-anak, cucu-cucu, pakcik dan makcik baginda sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat. Begitu juga dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj juga disebut dalam kitab ini. Okey. Yang keenam, kitab ini juga adalah salah satu kitab yang dikaji di pondok-pondok atau pesantren sejak dahulu lagi. Sebabnya ia mudah untuk dipelajari dan manfaatnya sangat besar bagi yang mempelajarinya untuk menguatkan keimanan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum, saya Anissa Fidah binti Zulkahar, nombor metrik 060875. Seterusnya, biodata penulis kitab Aqidatul Awam. Beliau ialah Al-Imam Al-Alama Ahmad bin Muhammad bin Ramadan bin Mansur bin Al-Sayyid Muhammad bin Samsuddin Muhammad. Nasab beliau bersama kepada Hasan bin Ali bin Abu Talib melalui bapa beliau dan bersama kepada Husain bin Ali bin Abu Talib melalui ibu beliau. Kunyah beliau ialah Abu Al-Fas dan gelar ini diberikan kepada beliau oleh Al-Syekh Abu Al-Iqbal Ahmad Wafa. Manakala lakab beliau ialah Al-Mawzuki, nisbah kepada Al-Arif Billah Mazuki Al-Kafafi. Beliau dilahirkan di Simbat, Mesir pada tahun 1205 Hijrah dalam keadaan cacat penglihatan. Seterusnya, latar belakang pendidikan. Beliau membaca dan menghafal Al-Quran sejak dari kecil sebagaimana kebiasaan kanak-kanak pada zaman tersebut. Kemudian beliau membaca Al-Quran mengikut qiraat 10 dan menuntut pelbagai ilmu daripada ulama-ulama besar pada zamannya. Seterusnya, beliau dilantik menjadi mufti mazhab Maliki di Mekah Al-Mukarramah selepas kematian saudara beliau, yakni Al-Sayyid Muhammad pada tahun 1261 Hijrah. Beliau mengadakan pengajian Al-Quran, tafsir dan ilmu-ilmu syariah yang lain berdekatan dengan makam Al-Maliki di Masjidil Haram. Seterusnya, di akhir-akhir usia beliau mengajar kitab tafsir Al-Baidawi. Dan akhir sekali, beliau terkenal sebagai seorang yang zuhud dan bertakwa serta penulis yang menghasilkan penulisan yang bermanfaat. Guru beliau. Tidak banyak maklumat yang ada berkenaan guru beliau. Hanya seorang sahaja guru disebutkan dalam biografi beliau, iaitu Syekh Al-Sayyid Ibrahim Al-Ubaidi. Syekh Ahmad Al-Mazuki membaca kepada beliau qiraat 10 melalui jalan Al-Syatibiyah dan Al-Durrah dan melalui jalan Thayyibah Al-Naz dalam qiraat 10 Al-Kubra. Antara anak murid beliau yang pertama ialah Al-Syekh Ahmad Dahman, yang kedua Al-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang ketiga Al-Syekh Tahir Al-Takrumi, yang keempat antara muridnya yang terkenal ialah Al-Syekh Ahmad bin Al-Sayyid Ali bin Al-Sayyid Muhammad Al-Hulwani Al-Kabir, yakni terkenal dengan nama Al-Rifa'i. Beliau merupakan Syekh Qurra, iaitu ketua ulama Al-Quran di Syam. Okey, antara hasil karya beliau ialah pertama, Tafsir Al-Maram li Bayan Manzumah Aqidatul Awam, di mana kitab ini berisikan mengenai ilmu ketauhidan yang berhubungan sang insan dengan sawab. Yang kedua, Bulugh Al-Maram li Bayan Al-Fas Maulid Sayyid Al-Anam fi Syah Maulid Ahmad Al-Bukhari. Kitab ini di dalamnya mengenai suatu hadis tentang masalah pada hukum syar'iyah menurut Al-Bukhari. Yang ketiga, Bayan Al-Asli fi Lafaz bi Afzal. Kitab ini menjelaskan tentang sesuatu lafaz yang dibandingkan dengan lafaz yang lebih utama. Yang keempat, Tafsir Al-Adhan ala Matan Taqwi Al-Lisan fi Al-Nahwi, di mana kitab ini menjelaskan tentang keterangan dalam isi kitab untuk menguatkan dalam pembahasan ilmu nahwu. Yang kelima, Al-Fawaid Al-Mawzukiyah Al-Zumiyah, di mana kitab yang berisikan mengenai nasab keturunan dari Al-Mazuki. Seterusnya, Manzumah fi Qawaid Al-Syafi wa Al-Nahwi. Kitab ini yang menjelaskan tentang pelbagai ilmu dalam iaitu ilmu saraf dan ilmu nahwu. Seterusnya, Matan Nazam fi Ilmu Al-Falaq, di mana kitab tersebut menjelaskan tentang sesuatu akidah yang sudah baik, yakni matang, serta penjelasan menuju dalam ilmu falak. Dan akhir sekali, Jala'ul Afham, yakni syarah kitab Aqidatul Awam, di mana kitab ini merupakan syarah Aqidatul Awam yang menjelaskan mengenai ilmu tauhid serta pokok-pokok dalam Islam.
Okey, akhir sekali wafat. Beliau meninggal dunia di Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1281 Hijrah dan dikebumikan di perkuburan Al-Ma'la. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Hafizah Mituzakaha, nombor metrik 060872. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan yang berkaitan isi kandungan kitab Aqidatul Awam. Okey, dalam kitab Aqidatul Awam ini terdapat 4 bab pembahasan, iaitu antaranya menerangkan tentang ilmu ketauhidan yang akan membimbing manusia untuk lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifatnya. Kemudian Syekh Ahmad Marzuki juga menjelaskan tentang sifat-sifat wajib dan jaiz bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan rasul-rasulnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada bab pertama. Okey, berdasarkan slide ni, yang ni merupakan nazam yang terdapat dalam bab pertama. Okey, dalam bab pertama ni menggambarkan tentang berisi khutbatul kitab, yang bermaksud mukadimah kitab. Okey, dalam bab pertama ni Syekh Ahmad Marzuki ni menggambarkan bahawa dalam penyusunan nazam Aqidatul Awam ini dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Malah beliau juga selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelaslah pada bab pertama ini Syekh Ahmad Al-Marzuki ni hanya memuji keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bab kedua pula terdapat pembahasan sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil dan jaiz Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala ni terkandung dalam nazam yang terdapat dalam slide ni. Bait di atas merupakan salah satu bait yang menyebutkan sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang kita tahu ada 20. Mustahil tidak dimiliki olehnya. Malahan terdapat nilai pendidikan tauhid yang ada dalam kitab Aqidatul Awam dalam bab kedua ini. Pendidikan yang terdapat dalam bab kedua ini adalah pendidikan tentang kewajipan seorang mukallaf untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Antaranya adalah sifat wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada. Dengan demikian mustahil bila mana Allah Subhanahu Wa Taala ni mempunyai sifat berlawanan dengan sifat wujudnya. Yang kedua, sifat kidam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-awwal, tidak ada permulaan bagi wujudnya, dan juga al-akhir yang bermaksud tidak ada akhir dari wujudnya. Okey, berdasarkan surah Al-Hadid ayat ketiga, wal awwalu wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dari pendapat di atas maksudnya adalah sama, bahawa Allah adalah zat awal dan yang akhir. Tidak ada yang mengawali dan tidak ada yang mengakhiri wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah sifat qiyamuhu binafsihi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat qiyamuhu binafsihi yang bermaksud berdiri dan berbuat dengan kekuatan dirinya sendiri. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala ni ditentukan oleh dirinya sendiri, malah bukan orang lain di luar dirinya. Dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat qiyamuhu binafsihi berdasarkan surah Al-Ankabut ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Yang bermaksud sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi Allah SWT ada dan berdiri dengan kekuasaan dan kekuatannya sendiri, kerana Allah SWT adalah Tuhan yang maha kaya atas segala-galanya. Seterusnya, sifat ilmuan bagi Allah SWT. Jadi Allah SWT ni berpengetahuan meliputi segala sesuatu dari yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya, baik yang ada di langit, di bumi, di udara ataupun di mana sahaja. Jadi mustahil Allah SWT ni tidak mengetahui, kerana tidak mengetahui ni bermaksud bodoh. Kebodohan adalah sifat kekurangan, sedangkan Allah SWT ni maha suci dari sifat kekurangan. Untuk menciptakan alam ini, Allah juga mengetahui apa yang ada di alam semesta ini. Allah SWT lah yang mengatur segala kejadian yang terjadi di alam ini dengan sifat iradah dan ilmunya. Terusnya, bab ketiga yang terdapat dalam buku ini membahaskan tentang sifat wajib bagi Rasul, mustahil dan jaiz bagi Rasul. Seorang Rasul wajib mempunyai sifat sidik, iaitu jujur.
Jadi, kita sebagai manusia harus percaya dan yakin bahawa semua yang datang daripada Rasulullah, Rasul baik perkataan ataupun perbuatan adalah benar. Mustahil juga Rasul memiliki sifat kizib iaitu dusta, kerana Rasul dalam menyampaikan ajarannya selalunya benar. Yang kedua, seorang Rasul wajib mempunyai sifat amanah iaitu dipercayai. Amanah bermaksud boleh dipercayai sama ada zahir dan batin. Sedangkan yang dimaksudkan di sini bahawa setiap Rasul adalah dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Mustahil Rasul memiliki sifat khianat kerana sikap dan perilakunya tidak pernah melanggar larangan dan aturan-aturan Allah SWT serta tidak menyimpang dari ajarannya. Ketiga, seorang Rasul wajib mempunyai sifat tabligh iaitu menyampaikan. Rasul memiliki sifat tabligh yakni menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Wahyu yang diterima seluruhnya disampaikan kepada umatnya dan tidak ada satu pun yang disembunyikan sehingga Nabi dan Rasul sangat mustahil memiliki sifat kitman ataupun yang menyembunyikan. Terakhir, seorang Rasul wajib mempunyai sifat fatanah iaitu cerdas. Rasul dalam menyampaikan risalah Allah SWT tentu mempunyai kemampuan dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalamnya hukum-hukum awal dan risalah yang disampaikan boleh diterima dengan baik oleh manusia. Oleh itu, seorang Rasul wajib memiliki sifat cerdas dan mustahil Rasul memiliki sifat baladah yakni bodoh. Maka diharuskan bagi kita untuk meyakinkan bahawa para Rasul itu adalah manusia yang paling sempurna dalam penampilan, akal, kekuatan berfikir. Seterusnya dalam bab keempat iaitu bab terakhir, terdapat pembahasan nama malaikat dan nama Nabi yang terkandung dalam nazam. Nilai pendidikan tauhid yang ada dalam kitab Aqidatul Awam yang terdapat dalam bab keempat menurut pemikiran Syed Ahmad Al-Mazuki iaitu pendidikan tentang kewajipan seorang mukallaf untuk mengetahui nama-nama malaikat. Di antaranya 10 nama malaikat iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atik, Malik dan Ridwan. Okey, yang kedua pula adalah di dalam bab keempat terkandung pendidikan tentang kewajipan seorang mukallaf untuk mengetahui nama-nama 25 Nabi. Antaranya Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Jadi jelaslah kitab Aqidatul Awam ini merupakan kitab yang mudah dan senang dibawa oleh orang awam kerana isi kandungannya yang mudah difahami dan dapat diterima oleh orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Fatihah binti Muhammad Ali. Nama matriks 061864. Hari ini saya akan menerangkan implikasi ilmu tauhid dalam kitab Aqidatul Awam. Implikasi ilmu tauhid ada dua, dari segi nilai ilahiyah dan nilai insaniyah. Yang pertama, nilai ilahiyah. Nilai ilahiyah ada 8. Yang pertama, iman. Iman tu adalah aspek dalam ilmu tauhid, adalah keyakinan akan kewujudan Allah yang maha sempurna, maha kuasa dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Yang kedua, Islam. Dengan meyakini bahawa apa pun yang datang dari Allah tentu mengandungi hikmah kebaikan yang tidak mungkin diketahui oleh kita yang dhaif. Seterusnya yang ketiga, ihsan. Kesedaran yang sedalam-dalamnya bahawa Allah sentiasa hadir atau berada bersama kita di mana pun kita berada. Seterusnya yang keempat, taqwa. Sikap yang sedar bahawa Allah selalu mengawasi kita. Kemudian kita berusaha berbuat hanya sesuatu yang diredai Allah dengan menjauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang tidak diredainya. Seterusnya yang kelima, ikhlas. Sikap murni dalam tingkah laku atau perbuatan semata-mata demi memperoleh redha Allah. Yang keenam, tawakal. Sikap sentiasa bersandar kepada Allah dengan penuh harapan kepadanya. Dan keyakinan bahawa Allah akan menolong kita dalam mencari dan menemukan jalan yang terbaik. Seterusnya syukur. Nilai ilahiyah syukur. Sikap penuh rasa terima kasih dan penghargaan dalam hal ini atas segala nikmat dan kurnia yang tidak terbilang jumlahnya yang dianugerahkan Allah kepada kita. Yang terakhir, nilai ilahi yang terakhir iaitu sabar. Sabar tu adalah tabah menghadapi segala kepahitan hidup, besar dan kecil, lahir dan batin.
menahan hawa nafsu agar tetap berada pada batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Seterusnya, nilai insaniah. Selain nilai ilahiyah, nilai insaniah juga termasuk dalam ilmu tauhid yang perlu diajarkan kepada setiap individu Muslim. Nilai insaniah yang pertama, silaturahim. Silaturahim itu adalah pertalian rasa cinta kasih antara sesama manusia, khususnya antara saudara, tetangga, kerabat dan lain-lain. Yang kedua, al-ukhuwah, semangat persaudaraan lebih-lebih kepada sesama orang yang beriman. Biasa disebut ukhuwah Islamiah. Seterusnya yang ketiga, al-mu'asawah, pandangan bahawa semua manusia tanpa memandang jantina, bangsa atau kaumnya adalah sama. Seterusnya yang keempat, al-adalah. Al-adalah adalah wawasan yang seimbang dalam memandang atau menilai sesuatu atau seseorang dan sebagainya. Seterusnya nilai insaniah yang kelima, at-tawadu'. Tawadu' rendah hati, sebuah sikap yang timbul kerana insaf bahawa segala kemuliaan hanya milik Allah. Dan yang terakhir, yang keenam, nilai insaniah yang keenam adalah amanah, dapat dipercaya. Sebagai salah satu bukti keimanan adalah penampilan diri yang dapat dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah binti Muhammad Noor, nombor matrik 060871, dan saya akan membentangkan tajuk kepentingan pendidikan tauhid dalam kehidupan seharian. Kepentingan pendidikan tauhid dalam kehidupan seharian sebagai panduan asas dalam kehidupan. Manusia harus mempunyai pendidikan tauhid setiap hari. Pendidikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari juga mampu membuat masyarakat memiliki keimanan berdasarkan kepada pengetahuan yang benar, sehingga kita tidak hanya mengikut saja atau taklid buta. Seterusnya, bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Dengan mengajarkan ketauhidan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, maka ketauhidan itu akan terbentuk dalam jiwa kita disertai dengan pengetahuan yang berdasarkan kepada hujah-hujah dan bukti-bukti yang benar. Keyakinan yang disertai dengan ilmu pengetahuan akan membuat keyakinan itu semakin kukuh sehingga kita dapat amalkan dalam aktiviti seharian. Selain itu, ketauhidan yang telah terbentuk menjadi pandangan atau panduan hidup seseorang yang akan melahirkan seseorang yang positif ketika bersama dirinya ataupun bersama dengan yang lain, kerana dia mengetahui bahawa setiap perkara yang dirinya lakukan adalah di bawah penglihatan dan pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid mempunyai makna penting dalam kehidupan setiap Muslim. Antaranya, yang pertama, membebaskan manusia dari ikatan mental dan penyembahan semua makhluk. Hingga kini, masih ramai orang, termasuk orang Islam juga, yang cenderung mengikuti tradisi dan kepercayaan nenek moyang mereka. Bahkan, ada juga yang banyak menyerah dan hanya tunduk kepada pemimpin mereka tanpa pemikiran kritis dan keberanian untuk mengkritik. Sedangkan Al-Quran memperingatkan bahawa mereka yang tidak bersikap kritis terhadap pemimpin mereka akan kecewa dan mengeluh pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 67, maksudnya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Yang kedua, mengajarkan pembebasan manusia dari nilai-nilai palsu yang berakar umpi nafsu, kegilaan kuasa dan kesenangan sensual semata-mata. Kehidupan yang dikhaskan untuk makanan sensual, kekuatan dan pengumpulan kekayaan dapat mengamburkan akal sihat dan memutabelikkan fikiran yang jernih. Yang ketiga, sebagai frame of thought dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya di sini bahawa tauhid menjadi kerangka pemikiran dalam menemukan hakikat kebenaran mengenai segala yang ada di dalam semesta ini pada seginya yang abstrak,
potensi maupun yang konkret. Justru hakikat bahawa umat Islam sekarang berada dalam sebaliknya, di mana kemiskinan, kelaparan dan kejahilan belum dapat diatasi, jarak antara orang kaya dan orang miskin semakin tajam, keadilan kejujuran semakin jarang berlaku dan kebenaran lebih mudah dimanipulasi di tengah perkembangan sains dan teknologi. Yang keempat, menjadikan Islam berkembang sebagai kekuatan peradaban dunia. Sekiranya tauhid berkaitan dengan sains, ia boleh menjadikan Islam berkembang sebagai kekuatan peradaban dunia dan mampu merapatkan kawasan peradaban tempatan. Kerana tauhid adalah paradigma kaedah saintifik di semua bidang sains Islam. Sebagai bukti, banyak saintis bertaraf dunia yang lahir dari dunia Islam dan karya-karyanya menjadi rujukan untuk bidang sains dan peradaban barat moden. Yang kelima, sebagai asas iman yang juga menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan semua manusia apabila semua ajarannya dilaksanakan secara konsisten. Dengan menjadikan tauhid sebagai panduan dalam kehidupan dan dapat merealisasikan perintah yang ada, ia akan mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian tidak terhingga. Hal ini kerana ia ditanam di dalam hati bahawa tidak ada memiliki kekuatan maupun kekuasaan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, ajari umat Islam menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pusat kesedaran intelektual mereka. Dengan kata lain, bahawa semua aktiviti yang dijalankan atau apa yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu berlaku disusun dengan sempurna olehnya. Yang ketujuh, supaya manusia mendapat kepuasan, keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup di dunia dan di akhirat seperti yang diinginkan. Dengan tertanamnya tauhid dalam jiwa manusia, maka manusia akan mampu mengikuti petunjuk Allah yang tidak akan salah atau sesat, sehingga tujuannya adalah mencari kebahagiaan yang boleh dicapai. Yang ke-8, supaya manusia terhindar dari pengaruh kepercayaan yang menyesatkan, iaitu musyrik, yang sebenarnya hasil pemikiran atau budaya sahaja. Akhirnya dapat dilihat bahawa pendidikan tauhid dalam kehidupan sangat penting dan mesti dilakukan oleh setiap masyarakat kerana fungsinya yang sangat besar dalam membentuk orang Islam yang benar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dihiasi dengan akhlak dan tingkah laku yang positif. Perkara yang boleh berguna untuk kedua-keduanya, dirinya, keluarganya, masyarakatnya, agamanya, bahkan dunia. Jadi kesimpulannya, apa yang dapat saya simpulkan daripada perbahasan serta perbincangan tentang kitab Tauhid Aqidatul Awam yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ahmad ini, ilmu tauhid ini adalah sangat penting bagi seorang umat Islam, bagi semua umat Islam. Yang mana semakin dalam perbahasan ini buat, semakin dalam kita pelajari ilmu tauhid ini, semakin dekat mengenal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasulnya, dan juga semakin kukuh iman kita. Jadi sebagai seorang umat Islam, janganlah kita abaikan ilmu tauhid dalam kehidupan kita kerana tak kenal maka tak cinta. Tapi Allah dan Rasulullah sentiasa mencintai kita walaupun kita ni sentiasa lupa dengan mereka. Jadi semoga semakin hari semakin dekatlah kita dengan Allah SWT dan Rasulnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.